So sekarang cikgu akan bincang contoh yang kedua. So cikgu dapatkan matrix A iaitu 1, -1, 1. Second row 0, 2, -1. Third row 2, 3, 0. Okay, so ini matrix A. So apa yang kita nak buat sekarang adalah using the ERO method untuk cari inverse. So kalau you boleh nampak di atas screen ada 3 rules. Okay, 3 rules. Yang pertama interchange, yang kedua multiply, yang ketiga addition. So dalam contoh ini cikgu nak cuba guna nombor 2 dengan nombor 3. Memudahkan urusan anda lah, iaitu yang pertama. Nombor 2 ini hanya untuk leading diagonal. Okay. Kemudian nombor 3 ini adalah untuk non-leading diagonal. Bagi memudahkan urusan anda. So kita mula ya. So kalau kita mula, yang pertama kita mesti kena ambil matrix kita slot in. Di mana? 1, -1, 1, 0, 2, -1, 2, 3, 0. So for the right hand side, kita fill up with identity matrix. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So kalau you perasan, kenapa cikgu letak ruang yang besar? Sebab nak elak buat mistake. So sekarang cikgu nak highlight ya, apa tu leading diagonal? Inilah leading diagonal. 1, 2, 0. So bila nak buat leading diagonal, kita kena guna formula yang kedua. Bila non-leading diagonal, kita guna formula ketiga. So cikgu nak memudahkan urusan anda lah. Boleh? So kita mula. Dia ada dia punya step. So apa maksudnya dia ada dia punya step? Step di sini bermaksud kita mesti yang pertama jadikan dia ini matrices di sebelah kiri jadi identity. Faham? Matrices di sebelah kanan identity tu kita kena ubah dia ke sebelah kiri. So step pertama mesti pastikan yang pertama tu jadi 1. Kemudian step kedua jadikan kosong. Step ketiga jadikan 2 ini kosong. Step keempat jadikan 2 ini 1. Seterusnya step kelima jadikan dia ini kosong. Step keenam jadi 3 ini kosong. Step ketujuh mesti pastikan ini jadi 1. Kemudian nombor 8 jadikan 1 tu kosong. Kemudian yang terakhir jadikan negative 1 itu kosong. Boleh? Kita mula ya. So sekarang yang pertama kita tengok benda ini. Mesti jadikan 1, betul? Tapi dalam kenyataan ini sudah jadi 1. So kita boleh abaikanlah. Kita terus ke yang kedua iaitu kosong. A21 kosong. Sama juga kebetulan dia sudah jadi kosong. So kita boleh skip. Kita pergi step yang ketiga iaitu kita nak jadikan 2 ini kosong. So 2 ini nama dia apa? Dia bukan leading diagonal kan? So kita kena guna formula addition. Nama dia adalah R3 plus K. So kalau you tengok untuk highlight 2 tu, dia berada di first column. Kalau first column, mesti kena rujuk first, iaitu A11. Dalam first column, mesti rujuk A11 iaitu row 1. So faham? Ini row 1, ini row 2, ini row 3. So K, row 1. Untuk first column, rujuk row 1. Untuk second column, rujuk row 2. Untuk third column, rujuk row 3. Boleh? So kita gantikan. Bayangkan ini 2 tambah K. Darabkan R1 kita yang highlight kuning tu. So objektif kita mesti equals to 0. So 2 plus K is equals to 0. K is equals to negative 2. So negative 2 tu kita perlu ganti ke dalam sini. So mari kita ganti formula itu. Boleh? So sekarang kita ganti formula iaitu R3 minus 2R1. So itu adalah prosedur dia. Sekarang kita perlu ganti nilai. Okay, ganti nilai. So kalau kita tengok sini, row 3
akan berubah. Sebab kalau tengok depan ini, row 3 akan berubah. So, apa yang kita buat adalah kita salin perkara atau elemen-elemen yang selain pada row 3. So, cikgu salin row 1. Kemudian, row 2. Row 3, biarkan. Sebab kita nak cari. So, mula-mula tengok ini. Sebab row 3 kan. So, jawapan dia 2 minus 2 row 1. So, kita dapat 0. Teruskan. 3 minus 2 multiply dengan ini. So, kita dapat jawapan kita 5. Kemudian ganti 0 minus 2 multiply dengan row 1. Itu 1. Kita dapat negative 2. Teruskan 0 minus 2 row 1. Kita dapat negative 2. Teruskan 0 minus 2. Kita multiply dengan 0 juga sebab sini 0. So jawapan kita 0. Akhirnya 1 minus 2 bracket row 1. 0. So jawapan saya 1. Begitulah proses untuk kita dapatkan row 3. So langkah seterusnya kita tak rujuk yang atas punya, kita rujuk yang kedua punya. Kita dah pergi ke second column. So kalau second column, step keempat mesti rujuk 2. 2 ini mesti kena jadi 1. So ingat 2 ini adalah leading diagonal. So formula kita akan jadi K multiply with 2 ini, yang highlight ini panggil row apa? Row 2. So cuba ganti. K darab dengan 2 mesti sama dengan 1. Betul? So K kita akan dapat 1/2. So masukkan nilai ini dalam K. So cuba tulis formula. Iaitu 1/2 R2. So kalau rujuk sini, yang tidak akan berubah row 1 and row 3. Salin. Ini yang kita ada. Kemudian kita mesti kena masukkan nilai kosong. Kalau ini darabkan dengan ini, kita dapat 1. Kemudian ini kita dapat negative 1/2. Kemudian ini kita dapat 0. Kemudian ini kita dapat 1/2. Kemudian ini kita dapat 0. Begitulah ya kita dapatkan row yang kedua. Teruskan. Seterusnya kita perlu fokus apa? Kita perlu fokus kepada negative 1. Kemudian 5. Untuk jadikan mereka dua ni kosong. So ingat yang highlight tu adalah kolom 2. So kalau kolom 2, negative 1 dengan 5 nak jadi kosong, mesti kena rujuk row 2. Okay, row 2. So tumpuan sekarang adalah row 1. So nama row 1 plus K. Mesti fokus row 2. Sebab kita berada di kolom 2. So rujuk row 2. Cuba gantikan nilai. Iaitu negative 1 tambah K. Row 2 kita adalah 1. So ganti 1. Objektif mesti 0. Negative 1 tu mesti jadi 0. 5 pun sama jadi 0. So K is equals to 1. Cuba ambil ini, ganti ke dalam sini. So saya ganti ya. Iaitu R1 plus R2. Boleh? So sekarang kita tengok ya. Row 1 akan berubah. Row 2 confirm tidak akan berubah. So kita salin row 2. Okay, mula prosesnya. Di sini wajib mesti jadi 1 dan ini mesti kosong. Kalau ganti formula dalam sini. Teruskan. Iaitu kita ambil row 1 iaitu 1 plus kurungan row 2. Kalau di sini kita nampak row 2 kita adalah negatif 1/2. So jawapan saya akan dapat 1/2. Teruskan row 1 iaitu 1 tambah row 2.
Di sini row 2 saya kosong. So masukkan kosong dapat 1. Teruskan ya perjalanan iaitu row 1 0 plus row 2. Row 2 saya adalah 1/2. Gantikan jawapan dapat 1/2. Akhirnya kosong tambah dengan kosong. Jawapan saya dapat kosong. Begitulah cara untuk dapat row 1. Seterusnya kita kena fokus yang highlight warna kuning iaitu nombor 5. Dia mesti jadikan kosong juga. So rujuk ya. 5 tu adalah row 3 plus K. Ingat kuning highlight tu dia berada di kolom 2. So dia mesti rujuk R2. Cuba ganti nilai iaitu 5 tambah K. Kalau rujuk di 5, dia punya atas iaitu 1, jawapan dia mesti equals to 0. So, K saya adalah negatif 5. Gantikan ya. Gantikan. So, bila kita gantikan, kita akan dapat formula kita. R3 minus 5R2. Itu formula dia. So, kita perlu ganti nilai satu persatu. Mula-mula, sini mesti kosong. Sini mesti kosong. Teruskan. Negatif 2. So, negatif 2 iaitu R3 ya. Kita rujuk ini ya. R3 minus 5 R2. R2 kita adalah negatif 1/2. So, negatif 2 tambah 5/2. Boleh tekan kalkulator. 5/2 adalah 2.5. 2.5 tolak 2. Jawapan kita dapat 1/2. So, kita tulis 1/2. Teruskan. Negatif 2. Kemudian negatif 5 darab dengan kosong. Itu kosong ya. Dan kita dapat negatif 2. So, isi negatif 2. Teruskan. Kosong. Tolak 5 kurungan 1/2. Jawapan kita dapat negatif 5/2. So, sini letak negatif 5/2. Teruskan. 1. Tolak 5. Sini R2. R2 adalah kosong. So, jawapan kita dapat 1. Boleh? Teruskan lagi. Kita teruskan lagi. Iaitu, fokus seterusnya adalah apa pula? Kita dah masuk kolom ke-3. Iaitu, ini tumpuan kita. Mesti jadikan dia 1. So, sekarang, yang kita highlight itu adalah row 3. Ingat mesti darabkan dengan K. Sebab dia leading diagonal. So, kita perlu darab apa supaya K darab dengan 1/2 ini sama dengan 1. So, K ini adalah sama dengan 2. Cuba ganti. Kita substitute iaitu 2R3. Makna dia di sini R3 saja yang berubah. 1 dengan 2 tidak. So, kita salin apa yang ada dalam 1 dengan 2. Boleh? So, kita teruskan perjalanan. Substitute semua ini ke dalam formula ini. So, sini kosong, kosong, 1. Kemudian, negatif 2. Darabkan dengan 2, kita dapat negatif 4. Teruskan. Negatif 5/2. Darabkan dengan 2, kita dapat negatif 5. Teruskan lagi. 2 darabkan dengan 1. So, kita dapat 2. Begitulah ya cara dia untuk dapatkan row yang ketiga. Seterusnya, kita perlu fokus kepada siapa? Iaitu 1/2 ini. Langkah yang ke-7. Kita mesti jadikan dia kosong. Dengan rujuk kepada R3. Sebab sekarang kita berada di kolom ketiga. Seterusnya, kita perlu highlight iaitu fokus kepada negatif 1/2. Dia pun kena jadi kosong. So, mereka dua ini bukan leading diagonal. So, kita kena guna addition formula. So, nama yang kita highlight itu, nama dia adalah R1 tambah K. Ingat kolom ketiga mesti rujuk R3. Cuba ganti. 1/2 tambah K row 3. Row 3 kita adalah 1. So, jawapan kita akan dapat
0. Itu fokus kita. Faham? Sebab 1/2 nak jadi kosong. So, akhirnya K sama dengan negatif 1/2 dan cuba gantikan dalam sini. So, mari gantikan. Nama dia R1 minus 1/2 R3. Boleh? So, kita salin dulu iaitu row 3. Row 3 tak akan berubah. So, kita ambil 0, 0, 1, negatif 4, negatif 5, 2. Teruskan ya, kita cari R1. So, di sini R1, tak perlu fikir dah. Confirm dah. Iaitu mesti 1, 0, 0. Tak perlu kira dah. Sebab formula kita memang special design untuk mereka. So, kita kena fokus sebelah kanan. Iaitu R1. Iaitu 1 tolak 1/2 R2. R2 kita kosong. So, jawapan kita dapat 1. Teruskan lagi perjalanan. So, sekarang R1. So, 1 tolak 1/2 kurungan. Fokus kepada R3. Ikut arahannya R3. So, negatif 4. So, kurungan 1 tambah 2. Jawapan kita 3. So, letak 3 di sini. Teruskan 1/2 R1 minus 1/2 kurungan ini pula R3 negatif 5. So, saya dapat 1/2 tambah 5/2 iaitu 6/2 iaitu sama dengan 3. So, ganti 3. Teruskan lagi iaitu 0 sebab R1 0 minus 1/2 multiply with ini. Jawapan dia 2. So, kita dapat negatif 1. So, begitulah kita dapatkan row yang pertama. Sekarang kita perlu fokus yang mana satu? Kita perlu fokus untuk bahagian ini. Mesti jadikan dia kosong. So, sekarang kita perlu fokus yang kita highlight itu. So, nama dia adalah R2. Ingat, kita berada di kolom ketiga yang highlight kuning tu. So, kita mesti kena rujuk R3. So, gantikan ya. R2 adalah negatif 1/2 tambah K kurungan R3. So, R3 adalah di sini, iaitu 1. Mesti jadikan kosong. So, K akan jadi 1/2. Cuba ganti dalam formula. So, jawapan kita akan jadi R2 tambah 1/2 R3. So, mula. Okay. So, R2. Siapa R2? R2 adalah inilah. Boleh ke tak? Boleh ya? So, ingat sini mesti 0, 1, confirm kosong. Cuba ganti. Okay. Seterusnya, kita perlu fokus R2. Iaitu 0. Tambah 1/2 R3. Negatif 4. So, jawapan saya dapat 0 tolak 2. Jawapan saya dapat negatif 2. So, sini jawapan negatif 2. Teruskan. R2. 1/2 tambah 1/2 darab dengan R3. Negatif 5. So, 1/2 tolak 5/2 jadi negatif 4/2. Jadi, jawapan kita negatif 2. So, ganti negatif 2. Akhirnya, kita ada R2. 0 tambah 1/2 R3 iaitu 2. So, jawapan kita dapat 1. Boleh? So, kita ganti 1. So, sekarang jika anda tengok di sebelah kiri, sudah jadi identity matrix. Betul? Bila dah jadi identity matrix, bermaksud objektif telah tercapai. So, kalau objektif dah tercapai, bermaksudnya ini adalah I, ini adalah A inverse. Begitulah kita dapat inverse kita. So, A inverse kita adalah 3, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 2, 1, negatif 4, negatif 5, 2. So, ini adalah A inverse kepada A. Di mana A tadi adalah 1, negatif 1, 1, 0, 2, negatif 1, 2, 3, 0. Matrix A di bawah adalah inverse matrix for A.
So ini adalah kaedah apa? Elementary row operation.